Salam sejahtera kepada Profesor Dr. Rusli Ahmad dan kawan-kawan sekalian. Hari ini, saya Lee Ko-hui dari kumpulan 6 Integrity Guardians dengan ahli kumpulan saya ingin membentangkan kajian kes kita iaitu skandal hartanah Felda. Sebelum mula perbincangan dengan lebih mendalam, saya ingin membentangkan tentang latar belakang Felda. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Federal Land Development Authority adalah satu agensi kerajaan Malaysia dari hasil cetusan idea bekas Perdana Menteri kita, Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin pada tahun 1956. Felda telah ditubuhkan untuk pembangunan tanah dan penempatan semula dengan objektif pembasmian kemiskinan melalui penanaman tanaman, minyak sawit dan ketak. Pada tahun 2013, Felda telah menubuhkan Felda Investment Corporation iaitu FIC sebagai cabang pelaburan Felda untuk sektor hartanah, minyak dan gas. Sekarang, saya ingin membentangkan individu yang terlibat dalam kes kajian tersebut iaitu bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad. Beliau telah dilantik oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada Disember 2010. Beliau juga merupakan bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan hari ini saya akan membincangkan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad Isa. Muhammad Isa dituduh menerima wang secara berperingkat bagi membantu kelulusan pembelian Merdeka Palace, Hotel and Suite MPHS di Kuching, Sarawak. Muhammad Isa dituduh menerima wang tersebut daripada Ikhwan Zaidal iaitu ahli lembaga pengarah gagasan abadi properti Sendirian Berhad, menerusi bekas pegawai politik khas beliau Muhammad Zahid Muhammad Arif. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan di tingkat 49 Menara Felda, Platinum Park nombor 11 Persiaran KLCC Kuala Lumpur antara 21 Julai 2014 dan 11 Disember 2015. Pertuduhan menurut Seksyen 16A-A atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2019 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 atau yang sama. Ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Muhammad Isa didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 1 pertuduhan pecah amanah dan 9 pertuduhan menerima rasuah. Pada 3 Februari 2021, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda sebanyak 15.45 juta kepada beliau. Mahkamah juga membenarkan permohonan Muhammad Isa untuk menangguh pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan. Hai, saya Afra Shakira. Saya akan menyambung pembentangan kuliah kami iaitu kesan jenayah rasuah terhadap individu. Antara kesan tersebut adalah individu tersebut akan hilang kepercayaan dari pihak lain. Reputasi mereka turut jatuh dan akan dipandang rendah oleh masyarakat di sekelilingnya. Tambahan pula, mereka turut kehilangan pekerjaan dan nama akan disenarai hitam dalam rekod perolehan kerajaan. Hal ini akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri individu tersebut. Selain itu, mereka juga turut menerima tekanan dalam kehidupannya. Hal ini demikian kerana faktor emosi yang tidak stabil dan hilang motivasi dan dorongan di dalam kehidupannya. Tambahan pula, mereka juga turut menerima denda yang tinggi iaitu setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Si pelaku juga turut menanggung malu dan kerugian sehingga boleh menjelaskan kesihatan mental dan emosinya. Keruntuhan akhlak dan kelemahan iman adalah kesan kepada individu. Seperti kita sedia maklum, jenayah rasuah adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang dan agama. Akibat dari bersifat tidak jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tugas, mereka terdorong untuk melakukannya. Hal ini boleh menjelaskan nama baik negara dan turut menghakis kepercayaan dan nilai kejujuran dalam diri individu tersebut. Akibat dari kelemahan iman, mereka yang bersifat tamak akan terjerumus dengan jenayah tersebut. Seterusnya, maruah keluarga juga turut terjejas. Masyarakat akan memandang serong terhadap ahli keluarga sehingga nama baik keluarga juga turut tercemar. Akibat perbuatan si pelaku, ahli keluarga juga turut mendapat malu. Perbuatan tersebut akan menghancurkan keharmonian dalam kekeluargaan kerana akan timbul ketidaksefahaman antara mereka. Di mana-mana saja kita berada, kita akan membawa nama keluarga. Oleh itu, kita perlu berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesan kes rasuah kepada organisasi. Pertama kali,
gejala rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dalam kes rasuah ini, organisasi yang terlibat ialah Felda. Fungsi perjalanan organisasi ini dipengaruhi kerana terdapat unsur penipuan dalam urusan. Iza Samad menerima suapan yang bernilai besar untuk membantu pihak lain meluluskan pembelian hotel oleh Felda Investment Corporation Sendirian Berhad. Perbuatan ini telah menyebabkan kewujudan ketidakadilan dalam urusan dan perkhidmatan organisasi tersebut. Kalau sistem, peraturan dan prosedur sesuatu urusan telah diabaikan, peraturan dan undang-undang yang sedia ada turut menjadi tidak berkesan. Akibatnya, kegiatan rasuah akan menghakis kepercayaan orang awam terhadap jabatan atau organisasi tersebut. Selain itu, gejala rasuah akan memburukkan lagi taraf kemiskinan rakyat. Felda ditubuhkan untuk pembangunan tanah dan penempatan semula demi membasmi kemiskinan melalui penanaman tanaman minyak sawit dan kedak. Integriti juga merupakan nilai yang amat penting dalam organisasi Felda. Jika gejala rasuah masih berlaku dengan kerap, sumber-sumber yang sepatutnya ditetapkan bagi membantu rakyat miskin telah diselewengkan. Tambahan pula, pentadbiran negara akan terjejas jika gejala rasuah semakin berleluasa. Apabila kegiatan rasuah berlaku, dasar-dasar atau penguatkuasaan akan menjadi lemah. Pelaksanaan undang-undang tidak dapat dijalankan secara adil dan saksama. Jika kegiatan rasuah berlaku, persaing antara pemain industri akan semakin berkurang dan seterusnya akan mempengaruhi pembangunan ekonomi negara. Gejala rasuah akan menyebabkan pengaliran wang ke luar negara. Individu yang melakukan kegiatan rasuah tidak akan mengumpul dan menyimpan wang suapan di dalam negara kerana dirasakan tidak selamat dan mudah dikesan oleh pihak berkuasa. Budaya rasuah juga akan menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Negara tidak dapat dibangun jika organisasi pentadbiran negara terjejas. Gejala rasuah juga akan menjatuhkan imej negara di mata dunia. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini. Pengajaran. Terdapat 4 pengajaran yang telah kami perolehi, iaitu yang pertama, pembongkaran kes rasuah haruslah dijadikan peringatan. Kesannya, segala tugasan dan tanggungjawab yang diberi akan sentiasa dilaksanakan dengan penuh amanah dan lebih berintegriti. Oleh itu, pihak berkenaan perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk meningkatkan tahap kesedaran dan ketakutan dalam diri mereka, terutamanya kepada golongan yang mula berjinak-jinak dengan gejala rasuah. Pengajaran yang kedua pula ialah tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang berterusan tidak sepatutnya dikatakan melemahkan semangat individu, terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Mengapa? Kerana hal ini bertujuan untuk memastikan sektor tersebut bebas dan bersih daripada kegiatan tidak bermoral, iaitu rasuah. Sekiranya pihak SPRM mengambil sikap tidak peduli, maka pelaku rasuah semakin berani untuk melakukan rasuah dan mula bermaharajalela. Jadi, semua pihak perlulah sedar bahawa segala tindakan SPRM untuk menentang gejala rasuah adalah tindakan yang betul dan bukannya melemahkan semangat individu yang terlibat. Pengajaran yang seterusnya pula ialah semua masyarakat perlulah sedar bahawa mereka perlu mengamalkan prinsip ketelusan dan integriti ketika menjalankan tugas, terutamanya mereka yang memegang jawatan tinggi. Pihak berkenaan haruslah memainkan peranan yang penting dalam menerapkan prinsip tersebut dalam diri mereka seperti mengenakan tindakan yang sewajarnya. Selain itu, tindakan yang dikenakan bukan hanya daripada pihak SPRM, malah ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuk polis, kastam dan sebagainya bagi membantras aktiviti yang tidak bermoral ini. Pengajaran yang terakhir ialah semua masyarakat seharusnya mengambil iktibar daripada kes-kes rasuah yang berlaku di negara kita ini dan jadikan perkara tersebut sebagai lonjakan dalam diri untuk terus memegang amanah serta menjalankan tugas dengan lebih dedikasi. Tanamkan sifat dalam diri untuk membenci rasuah dan tolak segala jenis penyelewengan mahupun salah guna kuasa. Kesannya, masa depan kita akan lebih terjamin, tidak dipandang hina oleh masyarakat lain dan mampu menjadi seorang pekerja dan pemimpin yang memiliki nilai-nilai integriti yang terpuji dalam diri. Itu saja perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.